Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Saya sihat. Saya harap awak juga sihat di rumah masing-masing. Baik, hari ini kita akan sambung lagi topik kita 2.2, zaman air batu. Zaman air batu merupakan satu zaman yang sangat penting, yang mana zaman ini telah mempengaruhi bentuk muka bumi yang kita ada hari ini. Zaman air batu berada di satu garisan geologi yang menunjukkan bumi pada masa itu berada pada suhu yang sangat rendah. Oleh kerana suhu yang sangat rendah menyebabkan keseluruhan bumi pada masa itu diliputi oleh ais, khususnya di bahagian kutub utara dan di bahagian kutub selatan. Lapisan air batu yang ada di bumi dikenali sebagai lapisan ais. Lapisan ais ini menyebabkan kawasan air batu menjadi luas, khususnya di bahagian kutub dan kawasan pergunungan. Tengok buku awak muka surat 30. Pada akhir zaman air batu, bumi mengalami proses penggelesiran. Proses penggelesiran bermaksud proses kecairan air batu. Dikatakan terdapat 3 tahap penggelesiran. Tahap pertama penggelesiran berlaku 900 hingga 600 juta tahun dahulu. Tahap yang kedua pula berlaku 250 juta tahun hingga 80 juta tahun dahulu. Manakala tahap yang ketiga pula berlaku 10 juta tahun dahulu. Perubahan iklim, cuaca yang semakin panas menyebabkan zaman air batu berakhir. Mari kita tengok pula tahap-tahap zaman air batu. Tahap zaman air batu kita bahagikan kepada 4. Yang pertama, Miocene. Yang kedua, Pliocene. Yang ketiga, Pleistocene. Dan yang keempat, Holocene. Saya akan terangkan 4 tahap zaman air batu ini secara lebih detail. Mari kita tengok satu persatu. Tahap zaman air batu yang pertama kita namakan sebagai zaman Miocene. Zaman Miocene dipercayai berlaku antara 23 juta tahun hingga 5 juta tahun dahulu. Gunung ganang yang ada pada hari ini telah terbentuk secara fizikal. Kemudian ada juga mamalia telah wujud dan berkembang di bumi. Begitu juga dengan hidupan di laut dan di air. Tetapi suhu dunia pada masa itu panas dan kering. Zaman air batu yang kedua kita namakan sebagai Pliocene. Dipercayai berlaku antara 5.3 juta tahun hingga 2.6 juta tahun dahulu. Ahli sains menyatakan pada zaman ini berlakunya penyejukan global zaman Miocene yang lebih panas. Penyejukan dan pengeringan alam sekitar global menyumbang kepada penyebaran besar padang rumput dan savanna pada masa itu. Jambatan darat Panama antara Amerika Utara dan Amerika Selatan terbentuk. Oleh kerana terdapat jambatan ini, banyaklah haiwan-haiwan berhijrah dari satu tempat ke satu tempat yang baru. Dataran tinggi pun terbentuk pada zaman ini, seperti di Colorado, Amerika Syarikat yang dikenali sebagai Grand Canyon. Kita dah tengok 2 zaman, kita tengok zaman air batu yang ketiga. Zaman air batu yang ketiga nama dia Pleistocene, berlaku antara 2.5 juta tahun hingga 10,000 tahun yang dahulu. Pada zaman ini terdapat penggelesiran utama berlaku sebanyak 11 kali. Macam mana kita tahu ada 11 kali? Kerana ahli-ahli geologi telah melakukan kajian. Manusia telah mengetahui cara membuat api. Pada masa ini telah wujud manusia. Kebanyakan haiwan yang wujud pada ketika itu kekal sampai ke hari ini. Contohnya kuda, kucing, anjing dan lain-lain. Manusia pula telah sampai ke Australia melalui jalan darat dari Asia Tenggara.
Pada masa tu mereka berjalan kaki dari Asia Tenggara sampai ke Australia kerana ada pentas Sunda. Nanti saya akan terangkan kepada awak apa maksud pentas Sunda. Sekitar 50,000 tahun dahulu manusia telah sampai ke Australia. Dan zaman yang keempat nama dia zaman Holocene. Zaman Holocene ialah zaman yang bermula sejak 10,000 tahun dahulu sampailah ke hari ini. Oh, rupanya hari ini juga dinamakan sebagai zaman air batu. Tetapi hari ini adalah zaman air batu akhir. Kerana masih terdapat air batu di bahagian kutub utara dan kutub selatan. Manusia telah mengetahui cara mendapatkan makanan melalui aktiviti pertanian. Roda dan tulisan cuneiform dicipta kira-kira 5,500 tahun dahulu. Setelah itu, tamadun manusia terus berkembang dalam bidang keagamaan, pendidikan, pentadbiran dan undang-undang. Inilah 4 tahap zaman air batu. Kita ulang. Zaman Miocene, zaman Pliocene, zaman Pleistocene dan satu lagi zaman yang keempat ialah zaman Holocene. Kenapa kita mesti belajar tentang bab ini? Kita mesti belajar bab ini supaya membantu meningkatkan pemahaman kita tentang bumi kita. Bumi tempat kita hidup hari ini. Kalau kita tak belajar bab ini, kita tak tahu apa yang berlaku pada zaman dahulu terhadap tempat tinggal kita. Selain daripada itu, kita juga dapat memupuk sikap sayang kepada alam sekitar dan memelihara bumi kita. Dalam buku awak, muka surat 31, diterangkan satu teori iaitu teori Milankovitch. Teori Milankovitch diperkenalkan oleh sarjana sains berbangsa Serbia. Apa yang diterangkan kepada kita? Oh, dia kata, semasa bumi mengelilingi matahari, kadang-kadang bumi berada jauh daripada matahari. Tapi kadang-kadang semasa bumi mengelilingi matahari, bumi berada berhampiran dengan matahari. Semasa bumi berada berhampiran matahari, suhu bumi akan meningkat dan menyebabkan kecairan air batu. Inilah teori penting yang dipegang oleh ahli geologi dan ahli sejarah tentang macam mana penggeleseran berlaku. Akhir sekali, dapatlah disimpulkan bahawa zaman air batu yang berlaku pada zaman dahulu banyak memberi kesan kepada kehidupan hari ini. Perubahan bentuk muka bumi sangat dipengaruhi oleh zaman air batu. Kebolehan ahli-ahli sains dan ahli-ahli sejarah telah mengkaji tentang bumi kita dan membolehkan kita tahu tentang apa yang berlaku kepada bumi kita sebelum ini. Pengetahuan yang kita dapat hari ini dapat membantu manusia menempuh cabaran untuk masa-masa yang akan datang. Cukup dulu untuk video kali ini. Saya harap apa yang saya cuba terangkan kepada awak mendapat satu gambaran yang lebih jelas tentang apa yang berlaku pada zaman air batu. Salam jumpa lagi dalam video-video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.